Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Boleh tak boleh? Ada. Ya. Eh? Ada? Ada dah. Tak ada? Ada dah. Eh? Ada. Oh, okey. Dah keluar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan kedua ni. Tadi saya buat live seorang-seorang. Guna telefon lain, Alhamdulillah. Maknanya beli VPN pun tak guna. So, saudara, hari ni saya punya kes di mana saya telah cuba disabitkan dan cuba untuk mereka dapatkan perintah komitel daripada Hakim Colin Squera dalam kes yang dikatakan saya telah menghina mahkamah dan telah kononnya mengugut saksi. Kes hari ini telah dibicarakan. Untuk makluman sesiapa yang masih belum tahu kes ini ialah sebenarnya kes di mana saya membuat laporan polis ke atas Datuk Amhari, bekas pegawai khas Datuk Seri Najib, yang telah mengaku di dalam mahkamah bahawa beliau menerima $200,000 daripada Lau Tek Jo ataupun Jo Lo. Beliau juga menerima dalam akaun banknya di BSI Switzerland 3.7 juta ringgit. Beliau juga menerima gaji, walaupun beliau adalah seorang penjawat awam, menerima gaji sebanyak RM25,000 sebulan daripada Ops Solutions Sdn Bhd. Pengakuan ini dibuat, tuan-tuan, ketika beliau menjadi saksi dan ketika beliau disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Syafiee. Dan setelah beliau selesai memberi keterangan, setelah beliau selesai memberikan selesai disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, barulah saya membuat laporan polis. Sebab apa saya buat laporan polis? Sebab pengakuan beliau ini terang-terang, tuan-tuan. Beliau mengaku menerima suapan daripada 3 pihak. Pertama, dalam akaunnya di BSI Switzerland. Kedua, daripada Lau Tek Jo kerana membantu kerja-kerja kotor yang dilakukan oleh Lau Tek Jo. Dan ketiga, kerana mendapat gaji walaupun dekat kalangan awam daripada Ops Solution. Jadi, walaupun benda ni diungkapkan dalam mahkamah, tidak ada sebarang tindakan diambil oleh pihak SPRM. Ini kita kena faham. Sebab apa SPRM, Latifah Koya ketika itu tidak mengambil tindakan ke atas Amhari, kerana Amhari bersetuju untuk menganiaya Datuk Seri Najib dengan menjadi saksi. Maknanya beliau bersetuju untuk mengenakan Datuk Seri Najib atas permintaan Latifah Koya ketika itu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membuat laporan polis. Dan saya juga mengatakan bahawa sesiapa juga yang menerima rasuah macam Amhari, kita tidak akan lepaskan. Maknanya kita akan membuat laporan polis juga. Kita tak pernah mengugut atau mengancam mana-mana saksi, ataupun bercadang untuk melakukan khianat ataupun melakukan kemudaratan dari sudut fizikal ataupun mengancam nyawa dan sebagainya ke atas mana-mana saksi. Tetapi apa yang berlaku ialah Peguam Tommy Thomas, Peguam negara sebelum ni, telah mendakwa saya kononnya telah mengugut saksi-saksi. Dan hari ini saya difahamkan di pipi kanan, iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram, telah pun membuat satu lagi affidavit mengatakan saya telah skandalkan mahkamah.
Jadi saya nampak memang mereka ni bersungguh-sungguh nak memenjarakan saya. Kalau tengok tadi macam seolah-olah macam mereka ni tak mahu ada bicara pun, kalau boleh terus menghukum saya. Jadi hari ini alhamdulillah Peguam Tan Sri Syafiee telah memberikan hujah-hujah yang baik. Namun apa juga keputusan, ini kita serah kepada Allah SWT lah. Saya tak nak komen dulu kan. Saya memang tak yakin lah bahawa saya akan mendapat kebebasan. Saya tak yakin saya boleh dapat kebebasan, keadilan. Jadi kalau saya misalnya pada hari 15 Jun ini didapati bersalah, saya boleh dipenjarakan, tuan-tuan. Tadi pun Gopal Sriram menyebut beberapa beberapa contoh bila mana seseorang itu dikenakan 6 bulan penjara, ada seorang lagi kena 3 bulan penjara. Jadi apa pun saudara, jika saya didapati bersalah pada 15 bulan Jun ini bermakna, tuan-tuan, orang yang melakukan rasuah, menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa, bebas, tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas dia. Tetapi sebaliknya, orang yang melaporkan tentang rasuah itu, yang memohon supaya tindakan undang-undang diambil ke atas pengakuan yang dah dibuat di dalam mahkamah, orang tu pula yang dipenjarakan. Jadi kalau saya kena, saudara, lepas ni saya rasa kalau ada kes rasuah ke salah guna kuasa, orang nak melaporkannya akan fikir 10 kali. Kerana di bawah pemerintahan kerajaan Muhyiddin Yassin dan Mahathir ni, tuan-tuan, orang yang lapor rasuah tu lebih berkemungkinan besar dipenjarakan berbanding dengan orang yang menerima rasuah. Inilah, saudara, apa yang berlaku pada hari ini. Saya doakan kawan-kawan, saya mohon kawan-kawan mendoakan semoga pada 15 hari bulan Jun ini saya terlepas daripada cubaan Gopal Sriram, Tommy Thomas untuk memenjarakan saya. Okey, kita pergi kepada tajuk-tajuk isu semasa. Sesiapa yang ada soalan bolehlah masuk di ruangan komen. Kita sekarang ni ada ketandusan soalan yang bernas. Kita minta sahabat-sahabat yang ada soalan-soalan yang bernas, tolong masuk dalam ruangan komen. Kita ada beberapa sahabat hari ini yang akan meneliti ruangan komen. Kalau ada soalan tu bagus yang kita belum jawab, nanti mereka akan bertanya dengan saya dan saya akan insya-Allah cuba jawab. Silakan saudara Pablo. Okey, Assalamualaikum Datuk. Datuk, kedengaran bahawa Datuk Sri Syahidan Kasim masih ada lagi Syahidan Kasim pengurusi Barisan Nasional Negeri. Dan dia mengganggu-gugat perpaduan UMNO Perlis yang dikuasai oleh MB. Minta komen sikit. Dia macam gini. Syahidan Kasim sudah pun digugurkan daripada jawatan Ketua Perhubungan Terengganu. Sebab nanti dia digugurkan daripada Ketua Perhubungan UMNO Terengganu. Sebab kuasa melantik dan menggugurkan ialah kuasa Presiden, kuasa mutlak. Tetapi untuk menggugurkan dia sebagai pengurusi BN Negeri Perlis, BN ni maknanya kena berbincang dalam Dewan Tertinggi BN. Kalau misalnya MCA, MIC, UMNO semua bersetuju untuk digugurkan Syahidan Kasim sebagai pengurusi perhubungan BN Perlis, barulah boleh digugurkan. Itu antara kelemahan sistem konsensus yang ada di dalam Barisan Nasional. Walaupun Presiden pun nak buang pun tak boleh? Tak boleh. Pengurusi BN nak buang pun tak boleh. Macam Datuk Ahmad Maslan, Presiden UMNO, mahu dia diangkat menjadi pengurusi Setiausaha Agung Barisan Nasional menggantikan Tan Sri Anwar Musa. Tapi belum boleh direalisasikan
Sebab mesyuarat dah beberapa kali nak buat, tak boleh nak buat mesyuarat. Jadi kes Syahidan Kasim ni sama juga. Kita tengoklah nanti macam mana. Pertama sekali kena buat mesyuarat. MCA kena datang mesyuarat, UMNO kena datang mesyuarat, MIC kena datang mesyuarat. Barulah boleh bincang. Tapi kalau mereka sentiasa tak datang, macam mana tahu nak ada kes ni? Adakah clause-clause pengurusi mempunyai kuasa mutlak untuk Tak ada. Tak ada. Tak ada ya. Pengurusi BN tidak ada kuasa mutlak. Soalan lain? Okey Datuk Okey, sekarang ni Datuk kita berkisah pasal serangan Israel di Palestin, ada isu-isu melibatkan COVID-19. Okey. Adakah keperluan untuk kita desak Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil satu sidang khas parlimen untuk kes berkaitan Palestin dan COVID-19. Mana? Special punya sidang. Malaysia ni yang paling bahaya sekali ialah Muhyiddin tu sedang darurat. Yang paling bahaya di Malaysia ni bukan COVID-19. Yang paling bahaya sekali ialah Muhyiddin tu darurat. Kenapa Muhyiddin darurat? Dia sudah kehilangan majoriti di parlimen. Jadi disebabkan nak mengelakkan daripada kehilangan majoriti itu disahkan di dalam parlimen, maka perlu diadakan darurat. Perlu diadakan darurat. Dan kalaulah nak dibuat sidang parlimen khas semata-mata nak bincang pasal Palestin, semata-mata nak bincang pasal COVID, saya tak fikir ianya akan berlaku. Kalau nak Palestin, nak menyelesaikan masalah Palestin, dia boleh berfikir hanya untuk menghantar 1 juta emas. So what do you expect from a prime minister like this? Sama juga. Kalau buka saja sidang parlimen khas, walaupun isunya yang akan dibincangkan ialah isu Palestin, yang akan dibincangkan isu COVID, maka akan disebut sekali kegagalan kerajaan ini menangani wabak COVID. Nanti akan meleret, akan berlakunya undi tak percaya, akan berlakunya tindakan minta tukar speaker. So ini yang dikhawatiri oleh Muhyiddin. Okey, ada soalan lain? Laju sikit. Okey Datuk. Pasal kebeluan UMNO Sabah ni Datuk hari ni kebeluan Ketua Menteri Sabah yang nak dikatakan nak bertukar tu hari ni UMNO Sabah Bergoyang. UMNO Sabah menolak spekulasi bahawa sekutunya dalam GPRS PBS akan meninggalkan gabungan pemerintah negeri itu untuk bersama Parti Pembangkang Warisan. Tak komen sikit Datuk. Macam ni? UMNO Sabah menafikan yang biasalah. Bila dia nak jatuh, dia akan nafikan. Bila dia nak menjatuhkan, orang sebelah sana pula akan nafikan. Biasalah tu. Nak tahu, tunggu nanti bila ada angkat sumpah Ketua Menteri yang baru. Jagaan masa 2-3 hari ni Datuk, betul kan? Dah sebar dah TYNT pun dah. Biarlah dia orang nak buat. Mungkin tak serik lagi. Dia tak serik lagi apa yang berlaku lepas. Biarlah dia nak buat. Last sekali orang politik ni, orang rakyat biasa ni akan menyampang orang politik kat Sabah ni. Tak habis-habis. Itu hari dah baik-baik Syafi'i, dia nak tukar Musaman. Betul tak? Bila nak tukar Musaman, berlaku pilihan raya negeri. Lepas tu dah tukar sekarang ni Azizi pula. Belum apa-apa nanti kejap lagi tukar pula pergi ke Syafiq Abdal. Kalau nanti berlaku pilihan raya di peringkat pusat, kerajaan BN, berlaku lagi sekali. Berapa kali nak buat pilihan raya ni? Berapa kali nak sebarkan wabak ni Apa masalah
masalah utama pemimpin-pemimpin di Sabah ni tu? Masalah utama. Ya. Masalah utama. Ada peluang nak betulkan keadaan. Kenapa tak betulkan? Itu hari Bom Mokhtar dah sebut 73 kursi semua kita akan bertanding. Kenapa tak bertanding? Itulah punca dia. So bila kita tak bertanding di semua tempat, berlaku banyak loopholes, penyokong-penyokong kita tak tahu nak pangkal siapa, dia pangkal lah Perikatan Nasional. Takkan nak pangkal Pakatan Harapan. Betul tak? Yang mana yang tak nak pangkal BN, nak pangkal BN tak ada. Perikatan Nasional dia menyampah dengan Muhyiddin Yassin. Dia pangkalnya warisan. Itu yang warisan menang lebih. Siapa punya salah? Sepatutnya BN maintain bertanding semua kursi seperti mana yang dilafazkan oleh Bom Mokhtar. Bertanding lah semua. Punca daripada itulah kita ada kerajaan yang tak stabil. Kalau BN bertanding semua, itu hari BN boleh bentuk kerajaan. Dan stabil. Tak perlu nak minta kerjasama dengan Bersatu. Kan? Ini masalah dia. Okey, lain. Okey Datuk, hari ni NGO Hak Asasi Manusia, Ya. Human Rights Watch mendakwa pihak berkuasa Malaysia mengganggu wartawan, pemimpin-pemimpin himpunan aman dan pengkritik kerajaan melalui siasatan mereka. Baru dia tahu. Macam mana Datuk kena ni semua? Kita dah lama tahu lah. Daripada bising-bising bab Israel ni, dia patut fikir pasal Israel bernama Muhyiddin ni. Kan? Hari raya nak penjarakan kita. 4 hari raya, 5 hari raya Datuk Najib dah dipanggil pergi ke mahkamah. Ini saya punya keputusan 15 bulan Jun. Datuk Najib 16 bulan Jun. Macam sambung semua. Datuk Si Rosmah tak silap saya 15 ke? Ada bicara ke ada keputusan? Datuk, dalam kes Datuk dia ada masih boleh buat rayuan ke apa ke? Yalah, lepas kalah di Mahkamah Tinggi, Okey. kita akan rayu di Mahkamah Rayuan. Oh. Lepas tu kita akan merayu pula di Mahkamah Persekutuan. Okey tak? Ya. Okey Datuk, hari ni KJ menjawab kritikan berterusan oleh bekas mantan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib mengenai program imunisasi kebangsaan COVID-19 yang didakwa lambat. Itu bukan kritikan. Itu apa yang dia cakap tu ialah dia cakap benda yang benar. Betul tak? Kalau KJ ni serius nak cepat proses imunisasi ni, hari ni hospital swasta semua dah dibenarkan untuk menyuntik pesakit-pesakit. Betul tak? Hari ni Selangor dia kata majikan boleh beli. Tapi itu Selangor cakap majikan boleh beli. Tapi adakah kerajaan pusat akan benarkan? Kan? Kalau kerajaan pusat benarkan Selangor majikan boleh beli, kita nak bertanya, apa special sangat Selangor ni? Kenapa negeri-negeri lain tak boleh? Kenapa orang yang mampu untuk beli vaksin ni tak boleh beli di klinik swasta? Kan? Kenapa mesti melalui saluran KJ juga? Kan? Kenapa? Kenapa mesti ambil daripada saluran kerajaan dan gunakan dana kerajaan? Sedangkan dana awam ni, dana swasta ni, orang-orang private company ni willing to pay. So kalau katalah kita ada 32 juta, KJ nak vaksinasi 26 juta orang. Kalau 6 juta orang yang ada duit hartawan ni sanggup keluar duit sendiri untuk vaksin diri mereka, vaksin staff mereka, untuk mengelakkan lebih banyak kerugian akibat daripada sekali orang kena COVID, dia kena tutup kedai dia. Betul tak? Selagi tak vaksin staff dia, tak ramai orang yang divaksinasi, maka wabak ni tetap akan tular. Kan? So dia orang nak contribute. So kalau kita benarkan, mungkinlah orang yang dapat share mereka bila kerajaan membeli vaksin ni, dia tak dapat lah. Tapi look into a better picture, kan? Kurang-kurang kerajaan jimat 6 juta orang tu
Dia bayar sendiri duit vaksinasi mereka. Kerajaan tak bayar. Tak payahlah nak pergi pinjam duit macam apa yang PN buat. Tak perlu nak pinjam. Itu yang kita nak tahu. Siapa yang cuba dilindungi oleh KJ? Siapa yang cuba dilindungi oleh mereka-mereka ni? Kenapa takut sangat? You got to explain why. Kenapa hanya boleh dapat vaksin daripada apa yang dibekalkan oleh kerajaan? Dan kerajaan pun bukan dapat percuma. Kerajaan bayar kepada pihak-pihak tertentu. Kan? Ini belum lagi kita sebut nama pihak-pihak tertentu tu. Kenapa nak lambatkan proses vaksinisasi ni? Sebab apa? Sebab kalau selesai cepat, dah boleh buat pilihan raya cepat dah. Betul tak? So, Parlimen boleh kuat cepat lah. Ha? Parlimen boleh cepat lah. Dia orang ni pun boleh lengkup cepat. Boleh kita turun dengan cepat. Sebab cepat lah. Boleh tangkap tak ni? Takkan. Okay. Datuk, tapi Datuk, apa ni, si Khairy Jamaluddin ni, dia yakin proses vaksinasi ni akan selesai pada hujung tahun ni juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Boleh ke Datuk rasanya? Dia yakin sebab dia kata dalam bulan Jun ni ada ni pada Sorry lah. Orang lain dia boleh kencing lah. Kan? I don't buy this kind of bullshit lah. Tak mungkin Tak mungkin. Kecuali semua tempat-tempat parlimen apa semua sekali. Masalahnya vaksin pun lambat. Kau dapat. Orang lain awal dah dapat. Kau dah dapat lambat. Kan? Lepas tu pergerakan untuk vaksin ni terlalu slow. Kalau Datuk Seri Najib tak bersetuju dengan vaksin ni, dia tak ambil vaksin Sinovac ni. Kan? Macam aku tak setuju. Aku tak nak divaksin. Aku tak yakin dengan vaksin ni. Aku tak ambil. Tapi Datuk Najib ambil. Yang dia nak wall up Datuk Najib buat apa? boleh sokong dia kan? Datuk Najib ambil tu. Kerana Datuk Najib ambil tu, orang lain percaya kat vaksin tu. Apa bodoh ni KJ ni? Tak boleh fikir ke benda tu? Datuk Najib beri sokongan pada dia lah tu. Faham? So macam mana dia kata ni? Kalau Datuk Najib bagi nasihat-nasihat tu, kau ikut je lah. Kan? Kalau kau cerdik, tak adalah negara jadi macam ni. Betul tak? Dah lama kita atasi masalah kita ni. So, dengar sikit pandangan orang. Janganlah semua pandangan dia anggap kritikan. Semua pandangan dia anggap nak menjatuhkan dia. Benda bagus dia buat, kita cakap benda bagus. Benda tak bagus, kita kena beritahu benda tak bagus. Dia slow, kita kena cakap dia slow. Kan? Nak naik dalam politik, nak laju. Buat kerja slow. Macam mana? Tak boleh lah. Kena seimbang. Kan? Nak naik laju, buat kerja laju. Barulah tally. Kan? Okey. Datuk, hari ni juga Datuk, Kongres Kesatuan Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menggesa kerajaan melaksanakan PKP secara penuh, total lockdown di seluruh negara sekurang-kurangnya untuk 21 hari. Minta komen sikit Datuk. Bagi saya lah apa juga bentuk PKP bodoh ni semua, hentikan lah. It's too late. It's too late. Sekarang kita kena hidup macam mana hidup bersama dengan COVID ni. COVID ni dah jadi endemik, bukan lagi pandemik. Dia adalah satu penyakit yang kita dah tahu macam mana kita nak atasinya. So ajarlah rakyat macam mana nak mengatasi ini. Macam mana nak buat kuarantin kendiri. Macam mana kalau didapati positif COVID, boleh duduk rumah, apa yang dia patut makan, apa yang dia patut elak. Senaman apa yang dia patut buat, bila masa dia kena keluar untuk dapatkan vitamin E, dapatkan cahaya matahari. Benda tu semua yang patut diajar daripada sekarang. Negara lain buat, kenapa Malaysia tak buat? Ini yang menjadi persoalan dia. Kalau serius nak cepat,
cara kerja lain. Itu sebab tidak ada cara kerajaan Muhyiddin ini boleh selesaikan pandemik ni dengan segera. Kerana mereka perlu pandemik ini bertahan lebih lama supaya mereka boleh bertahan lebih lama sebagai kerajaan. Jadi kalau raja-raja Melayu ni ada fikir pasal rakyat, 30 hari bulan Jun ini mereka kena buat keputusan supaya kerajaan dah hilang majoriti ni cukuplah. Hentikan khidmat kerajaan yang dah hilang majoriti ni. Kan? Kena fikir macam mana cara mereka boleh lantik interim government yang betul-betul bersungguh-sungguh nak selesaikan masalah ni. Kita tak boleh expect kerajaan Muhyiddin yang hari ni bertahan kerana ada masalah ni akan menyelesaikan masalah ni. Kerana bila masalah COVID-19 ni selesai, dia pun selesai. So kau nak harap orang macam ni selesaikan masalah ni? No way dia akan selesaikan. Dia akan drag lebih banyak masa supaya lebih banyak duit dia boleh pulun, lebih banyak projek-projek untuk kroni-kroni boleh diberikan melalui direct nego. Ini realiti. Ini realiti. Ini kaki tangan awam. Saya nak beritahu kaki tangan awam hari ni. Okey. Tuan-tuan semua, depan mata tuan-tuan, direct nego diberikan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Akhirat nanti tuan-tuan juga akan dipersalahkan kerana tuan-tuan nampak kebatilan berlaku di depan mata tuan-tuan, tuan-tuan diam. Jadi hari ini saya merayu kepada tuan-tuan penjawat-penjawat awam yang nampak depan matanya berlakunya penyaluran direct nego kepada kroni-kroni oleh mana-mana pihak, tak kira lah Muhyiddin ke siapa ke. Tolong laporkan kepada saya. Kita bongkarkan satu persatu. Saya boleh dihubungi di talian 012 332 0000. Boleh cari saya. Call je, jangan WhatsApp. Call. Datanglah kat Jom Sate ni. Saya sentiasa ada sini. Sebelah petang saya ada sini. Malam pun biasa saya ada. Ini dah tiba masanya pegawai-pegawai kerajaan ni kena bertindak. Takkan nak tunggu negara hancur baru tuan-tuan nak bersuara. Jangan tunggu dah pencen baru nak cakap, kan? Macam Amir Badu. Orang dah namakan Akris Sani, barulah dia nak beritahu pasal kepincangan Hamzah Zainuddin. Itu apa? Betul tak? Sekarang bila kamu ada dalam kerajaan tu, pendedahan kamu itulah yang lebih bermakna, yang boleh memberikan tekanan kepada kerajaan Muhyiddin. Sekarang ni patut dah keluar. Kalau tak berani berhubung dengan saya kan, buka lah, create lah Facebook sendiri, jangan pergi kat cyber cafe yang ada CCTV, kan. Buatlah macam mana cara sekalipun, buat email buat Facebook sendiri apa semua. Masukkan dokumen-dokumen tu dalam Facebook, blast. Hantarlah satu kopi kat saya. Tahulah saya nak buat macam mana, kan. Tapi saya akan kaji jugalah, kan. Bukan semua benda-benda yang diberi pada kita ni benda-benda yang sahih. Ada kalanya kita dapat benda-benda yang bertujuan dihantar semata-mata nak menjatuhkan kita, semata-mata nak membuat kita disaman. Ada juga, ada juga. Jadi kita akan hati-hati. Tapi kalau ada niat betul-betul ikhlas nak membuat pendedahan demi masa depan negara, hantar kat saya, insya-Allah. Okey. Okey Datuk, sementara tu KJ hari juga berkata syarikat yang menawarkan untuk menyumbang 2 juta dos vaksin Sinovac kepada Pulau Pinang adalah tidak wujud, Datuk. Ya. Semalam kan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew mendakwa kerajaan persekutuan cuba mengikat usaha negeri untuk menyumbang semangat vaksin. Mana yang kita nak dengar, Datuk? Ini kata macam ni, ini kata macam ni. Senang je. KJ kata syarikat tu tak wujud. Maka Pulau Pinang buktikanlah benda tu wujud. Apa susah?
Baru kita tahu siapa yang kencing. Okey. Ha. Ada lagi soalan-soalan daripada ni? Please penjawab awam, bongkar kerajaan sekarang ni. Ha. Zaman kau direct nego. Apa ni? Okey, ada lagi? Assalamualaikum ke? Waalaikumsalam. Ha. Saya nak tanya sikit tu. Usahawan kita. Okey, saya sebagai peniaga, Okey. apa Puas yang sikit, saya lihat hari ni, Ya. okey, saya banyak kios-kios di tepi jalanan lah. Saya punya kios, termasuk food truck dan sebagainya tu. Food truck pun ada lebih kurang 30 lah tu. Food truck. Tepi highway. Tepi highway apa semua lah. Okey. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang ni, pinjaman tu semua, kenderaan tu, food truck tu semua dia under kredit. Macam Beyond Credit, BMW Credit, Oric Credit, Absent Credit. Maka kredit-kredit ini bukan di bawah bank negara. Baik, jadi satu bulan pun saya tak kurang 60,000 nak kena bayar. Bayaran bulanan lori. Banyak Jadi apa yang saya lihat hari ni, saya tak nampak tindakan kerajaan nak mengatasi COVID ni. Saya nampak memang gagal. Hari ni saya berani cakap memang gagal lah 3.0. Maksud saya, apa yang dikatakan gagal? Pertengahan puasa, kalau kita lihat, kalau tak silap saya, dia lebih kurang dalam 3,000 lebih. Okey, dengan puasa. Jadi kerajaan sekat untuk umat Islam balik pada hari raya. Menyekat ni tujuannya supaya tidak menjadi lonjakan. Tidak menjadi lonjakan. Tapi saya lihat pada hari ni, dia dah sekat pun hari ni, kita tengok pun sampai hari ni perayaan pun dah melonjak sampai 6,000. Jadi bagi saya ini tindakan yang gagal 3.0. Baik, soalnya sekarang macam saya seorang peniaga ni, dengan bank sekarang pun dah tak ada moratorium, kredit ni boleh katakan sentiasa minta hutang dan sebagainya. Jadi saya ni sebagai peniaga ni dah tak boleh nak berniaga. Jadi persoalannya, jadi sekarang ni sampai bila agak-agak benda ni boleh berakhir tu? Minta ulasan je. Pertamanya bagi saya, undang-undang syarikat kredit ni perlu kita kaji semula, kan? Sebab kalau misalnya mereka ni langsung tak tertakluk bawa bank negara pun payah juga. Macam mana kita nak kontrol kredit company ni? So itu sebabnya bila kerajaan bagi moratorium, bank ada yang bagi, kan? Memang bank bagilah, walaupun ada yang syarat dia pelik-pelik dan sebagainya. Tetapi contoh macam kredit company, even AIM pun, AIM pun sebab dia dapat pinjaman, maka dia pun nak kena serve dia punya interest, kan? Ini menyebabkan mereka tetap mengenakan bayaran tu diwajibkan ke atas mereka-mereka yang berhadapan dengan kesukaran. Banyak orang yang masalah macam ini, dan saya rasa benda ni antara salah satu benda yang kerajaan BN perlu teliti, sekiranya mereka kembali ke pesada pemerintahan negara ni. Ini antara benda yang perlu diteliti, sebab kesian orang yang pinjam dengan syarikat kredit ni ialah biasanya orang yang lebih susah daripada orang biasa. Sebab kalau dia ada pilihan nak pinjam dengan syarikat kredit yang interest dia tinggi dengan pinjam yang dengan bank, sudah pasti dia akan pilih bank. Kan? Punca dia tak pilih bank ialah kerana bank tak nak bagi dia pinjam. Itu sebab dia terpaksa pinjam dengan syarikat kredit. So orang ni boleh dikatakan lebih terdesak berbanding dengan orang yang ada qualification untuk kelayakan untuk mendapat pinjaman bank. Jadi bila masa keadaan dalam suasana hari ini, di mana ketidakmampuan mereka untuk membayar hutang itu bukan kerana dia malas nak berniaga,
Tetapi kerajaan tak benar orang keluar rumah. Bila kerajaan tak benar orang keluar rumah, macam mana highway nak penuh? Bila highway tak penuh, dia orang ni keluar berniaga, akhirnya duit habis bayar kepada gaji pekerja. Duit habis kepada petrol, pada tol, kan? Berbanding dengan kalau dulu ada traffic flow yang ramai di sepanjang highway, maka dia orang boleh cek makan. Sekarang ni banyak perniagaan tak boleh cek makan. Salah siapa? Mereka hanya mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bila ramai orang mematuhi SOP, tak pergi keluar, stay at home, maka orang yang berniaga di highway dah tentulah akan jahanam. Yang mula-mula sekali jahanam. Orang berniaga sate macam saya ni, walaupun jahanam pun boleh take away lagi. Betul tak? Tapi kalau orang tu berniaga je yang tak boleh nak take away, memang mati bang. Macam steamboat. Kita macam steamboat dan sebagainya. Memang kita faham. Sebab kita benda tahu ni, TNB contohnya Ya. dia tak ada bagi diskaun, tak ada apa. TNB tarif api tinggi. Okey, TNB dia tetap. Masa PKP pertama tu ada diskaun. Ya, itu saja. Itu sebabnya yang hari ni yang kita minta kerajaan ni, kita tunggu. Engkau dah buat PKP 3, tapi tak ada umum apa-apa nak diberikan kepada rakyat PKP 3 ni. Setidak-tidaknya bagilah diskaun elektrik, diskaun air. Bila orang dah banyak engkau suruh melangut kat rumah, betul tak? Yeah. Dia orang nak buat apa? Tengok TV je lah. Listrik meningkat. Sampai saya cakap dengan kredit tu. Bila kredit telefon saya cakap, you kena faham I loan lori ni, bukan lori ni I nak jalan dengan family I tau. Sebut lori ni berniaga. Untuk niaga. Kenderaan perdagangan. Soalnya sekarang ni, you kena faham. Sekarang ni I nak niaga pun tak boleh. Masalah je sekarang ni kredit, dia tak mau dengar. Covid ke apa masalah dia tak mau dengar. Wah, saya cakap memang handal kredit ni. Oh, you tak mengikuti perkembangan semasa saya cakap dengan dia. You kena faham, semua orang kena ambil risk dalam soal ni. Jadi yang kita tak boleh tahan ni tau. Dia orang ni everyday reminder lain apa semualah. Jadi kredit ni kita lebih kurang dengan along. lebih kurang along juga lah tau. Senang cerita kredit ni. Jadi kat sini yang kita bank pun sekarang ni dah menggunakan khidmat pemungut cukai juga. Dia punya telefon pun boleh tahan juga. Hari telefon. So itu je lah bang. Sekarang ni kita tunggu kalau BN kita nak suruh kerajaan pekak ni memang tak boleh jadi apa. Saya tak nampak kita lah tunggu BN naik balik nanti. Kita kena look into this kredit punya sistem pinjaman wang daripada syarikat kredit ni. Memang perlu dilihat. Sahabat-sahabat AIM pun ramai yang berungut kan. Sebab tak boleh berniaga, tak dibenarkan berniaga. Bukan dia orang malas nak berniaga, tak dibenarkan berniaga. Perniagaan-perniagaan dia orang ni tak boleh dibuat secara online dan sebagainya. So hari ni sepatutnya kerajaan memikirkan macam mana untuk transform perniagaan-perniagaan yang dibuat secara manual, secara face to face punya jualan, bertukar lebih banyak dalam bentuk online. Tapi macam abang ni dah terjebak beli 30 biji lori apa ni, food truck kan. So macam mana nak tukar kepada online? Memang betul. Betul tak? Kecuali kalau misalnya KJ ni cerdik sikit. Lori-lori food truck ni semua banyak, dah tahu kau nak cepatkan proses imunisasi ni, buatlah daripada satu tempat ke satu tempat. Gunakan khidmat food truck ni, letak 1-2 nurse. Kerja dia masuk cari orang yang nak vaksin ni. Barulah boleh cepat. Kan? Diversify. Daripada buat kerja jual makanan tu, gunakan khidmat orang ni. At least boleh cover lah bayar food truck ni setiap bulan, boleh cover gaji driver lori ke. Betul tak? Tak kroni tu. Tak kroni.
Tapi tu bagi saya lah tu Dia kena fikirlah. Bagi saya apa yang saya nampak Ya. sebenarnya kerajaan sekarang ni bukan dia tak nampak. Saya berani cakap, kerajaan nampak. Sebenarnya untuk nak memutuskan rangkaian ni, memang tidak ada cara lain selain daripada lockdown. Cuma hari ni apa yang saya lihat, ni saya sebagai seorang peniaga saya cakap dari hati ke hati. Yang saya nampak ini lebih daripada politik. Saya cakap terang, lebih daripada politik. Betul. Jadi rakyatnya Kalau abang tak cakap pun kita tahu. Ya, peniaga-peniaga ini semua jadi mangsa. Sekarang ni semua tersepit, bukan kata saya, semua sekali. Bukan tersepit Okey, lagi bang. contohnya saya ambil. Mahyudin lebih suka kes tinggi. Sebab apa? Kalau saya lihat, mereka nampak untuk memutuskan rangkaian ini, bila lockdown, kita ambil 2 bulan ni cukup. 2 bulan bermakna saya pasti memang boleh reduce. Hari ni kalau saya tanya KKM pun, bila agak-agak COVID ni boleh berakhir, KKM pun tak boleh bagi jawapan. Mungkin jawapan dia tahun depan dan sebagainya. Okey, contohnya. Tapi kalau KKM tanya saya hari ni, saya cakap boleh 2 bulan. Syarat lockdown. Kerajaan bagi moratorium 6 bulan. Peniaga-peniaga semua tak bising. Sebab kalau 2 bulan, maknanya berakhirnya COVID ni, kita ada extra 4 bulan untuk nak bayar bank. Semua orang dah boleh niaga, dah boleh buat bayaran. Tapi berkait dengan isu politik, saya rasa memang takkanlah kerajaan ini nak teruskan. Apa yang saya lihat. Bukan dia tak nampak, memang nampak. Cuba dia cakap. Betul. Ni ada orang tanya ni. Ni, cuba cek soalan Kenny Wong. Apa benda dia cakap? Dia tanya soalan, dia suruh saya jawab. Ni ada orang tanya pasal betul ke Anwar Musa kahwin dengan artis. Itulah tajuk lah. Itu luar tajuk ada. Okey. Engkau orang pun satu hal lah. Kalau Anwar Musa kahwin dengan artis, baguslah, mendirikan masjid, dapat pahala. Yang kau orang risau sangat orang kahwin ni pasal apa? Kau nak kahwin. Kan? Dia nak halalkan. Okey lah tu. Yang patut kita risau benda yang haram. Benda yang halal ni kita tak payah nak risau, kan? Yang patut risau bini dia je. Kita bukan bini dia, kan? Jadi tak payahlah nak risau sangat. Benda yang halal ni jangan kita jadikan seolah-olah macam tak halal pula, kan? Itu rezeki dia, kan? Kita pun ada teringin nak kahwin dengan artis. Muka je tak handsome, kan? Dia tak ada kata tu. Okey, dah. Okey, Datuk, sentimen umum pengundi Malaysia mengenai isu politik dan kepimpinan yang dikeluarkan oleh O2 Malaysia berkata Muhyiddin tetap nombor 1, Datuk. Nombor 2 Hadi Awang. Allah. Tak komen sikit, Datuk. Hadi Awang. Ini musibat yang kata 5 Ahmad Sabu, ke-6 Ahmad Zaid Amini. Nah, ini musibat yang kata apa? Daripada 60 lebih % Muhyiddin punya apa ni sokongan jatuh kepada 51%. Ya. Dia masih Aduh. Ada juga lah musibat yang macam ni. Abang pemimpin last sekali, Datuk. Tak adalah. Tergelak tu. Kalau misalnya dia kata jatuh kepada hanya 1% yang menyokong Muhyiddin pun, aku was-was. Kalau dia kata 1% pun aku was-was. Sebab kalau kau pergi kat jalan raya ni, kalau orang tu bukan orang bersatu, mampus dia takkan sokong Muhyiddin ni. Ini realiti. Dan berapa ekor je orang tu orang bersatu. Kecuali orang tu dapat darah nego daripada Muhyiddin lah, mesti dia angkat Muhyiddin kau-kaunya. Betul tak? Tetapi mana-mana kita pergi semua orang menyampah. Orang marah. Jadi hentikanlah buat polling palsu ni, kan? Tak ada kemaluan ada orang ni, kan? Orang bukan bongok tau. Kalau orang bongok, boleh kau buat poll palsu macam ni. Yang letak dapatan yang mengatakan bahawa Muhyiddin masih lagi nombor 1 dapat sokongan. Ngarut. Gila. Datuk, hari ni kan angka COVID dah melebihi 6,000 orang yang dijangkiti dan Aku dah beritahu dan awal. undang kematian Aku dah beritahu awal. Ya. Angka-angka ni semua masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kau jangan terjebak dengan angka-angka ni semua. Itu je. Dan Kau jangan tanya aku pasal angka ni. Dan- Memang aku tak percaya. Okey, dan dikatakan varian baru ni, Datuk, tak boleh kesan terus
Kalau kena nazak dalam satu hari kan, dia attack paru-paru dan boleh jalan. Ya. Tak komen sikit tu. Dah komen semalam. Tak faham. Ha. Ada orang lagi tanya lagi. Tak apa, tak apa. Kau Komen varian baru ni memang ada. Kan? Orang wujud Memang ada. Yang beritahu ada Dr. Adham Baba. Dia beritahu ada seorang pada 2 bulan 5 kan? 2 bulan? varian baru ada. 2 bulan 5 seorang yang bawa varian baru ni masuk daripada India. Itu statement yang saya baca. So maknanya memang ada lah varian baru tu. Nama hebat. Varian baru ni dia mutasi berganda. Dia lagi cepat. Kalau vaksin COVID-19 yang biasa ni, dia akan berada di saluran pernafasan kita ni, kerongkong, lebih kurang 4 hari baru dia attack paru-paru kita. Sekarang ni 2 hari dah sampai paru-paru. So, memang bahaya lah. Tapi apa kerajaan buat untuk hentikan benda ni? Patutnya hari-hari ni aku pening lah. Benda yang mudah, ada banyak benda. Kalau dia tak nak suruh orang pakai daun semambu ke, suruh orang pakai air kelapa ke, suruh pakai air biasa. Air putih, jerang, letaklah garam sikit, letak minyak kayu putih ke, letak cengkeh ke. Buat tu je. Kalau itu dibuat setiap hari, balik rumah tarik nafas 10 kali tarik nafas. Maknanya saluran kita tu bersih. Settle. Itu pun tak suruh. Cuba kalau satu Malaysia buat benda yang sama. Apa yang susah sangat kalau macam tu? Sebab dia tak nak benda ni selesai cepat. Benda ni kita dah ulang setiap hari. Biarlah orang nak boring. Sebab hari-hari ada orang baru tengok. Jadi kita kena beritahu. Kita kena jaga kita. Jangan harap kerajaan tak guna ni. Kita kena jaga kita. Kerajaan pasir pendengung. Dan kata kerajaan dia tetap gagal. Tetap gagal. Ni Kenny Wong dah dapat duduk. Kenny Wong. Apa dia cakap? Saya sangat salut sama Datuk. Tapi yang buat rakyat Malaysia semua hari ini sengsara ialah UMNO dan PAS. Sebab yang menyokong kerajaan PN ini ialah UMNO dan PAS. Ya. Itu sebab saya berulang kali saya cakap UMNO perlu tarik diri daripada menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin. Sebab lagi lama UMNO bersama dengan kerajaan Muhyiddin Yassin, segala dosa-dosa Muhyiddin Yassin ni akan terpalit pada UMNO dan UMNO akan dihukum kerana dosa-dosa Muhyiddin Yassin. Apa yang Tengku Razali cakap tu betul. So tunggu apa lagi? Mungkin kita kena bantu diorang ni macam mana cara nak buat surat letak jawatan. Kita minta tolong dengan Suruhjaya Sumpah tolong buat surat ni. Buat siap-siap nama menteri To that extent. Ismail Sabri, Menteri Pertahanan, Ahli Parlimen Bera. Saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai anak. Lepas tu post kat dia. Jadi senang, dia terus ambil tu, dia sign, lepas tu dia bagi kat Muhyiddin. Boleh tak? Kita mulakan? Boleh. Mintalah bagi kat semua sekali orang-orang Bera tu. Setiap kali jumpa dengan Ismail Sabri je, bagi satu pucuk surat. Kalau dia tak reti nak buat surat letak jawatan lah. Kau ulas sikit ni. Dengan penambahan angka COVID dan kaitannya dengan penyambungan darurat. Kita dah umum. Dia belum Kita dengar okey lagi. bagi yang belum dengar ni, simple je. Saya cakap terus terang, Bagi yang saya awam. tak kata bahawa angka COVID ni palsu. Cuma saya nak beritahu supaya tuan-tuan berfikir. Kenapa negara Malaysia yang suhunya panas ini, yang sepatutnya boleh mengatasi soal wabak COVID-19 ni lebih baik daripada negara-negara yang sejuk, tapi kita terlalu perlahan. Kalau ikut nisbah penduduk, kita ni lebih kurang India aja. Kenapa? Sedangkan kita ni mempunyai kemudahan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Malah siapa nama? Nur Hisham ni diiktiraf sebagai seorang
penjawat awam dalam bidang kesihatan antara yang terbaik di dunia. Betul tak? Tapi kenapa daripada berjaya di peringkat awal, ketika PKP pertama, sekarang ni jadi hancur lebur? Sebab apa? Sebab beliau terpaksa mengikut segala arahan-arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita fikir dengan logik akal, angka-angka yang ada hari ini menjelang bulan Ogos mesti semakin tinggi. Sebab hanya dengan angka-angka yang semakin tinggi akan membolehkan darurat dilanjutkan lagi. Itu je. Saya tak kata dia orang ni naikkan angka. Kan? Betul. Saya cuma mengatakan untuk memastikan darurat ini boleh dilanjutkan, maka angka ni memang akan naik. Kan? Saya tak kata dia orang naikkan, kan? Mungkin kebetulan. Dia fikirlah sendiri. Datuk, pada Hemah Datuk, darurat akan sambung ke tak sambung? Pada Hemah Datuk. Saya dah beritahu dah darurat akan sambung. Jadi bermakna COVID di Malaysia akan turun menjelang Februari 2023 lah. Dengar cerita Habis tempoh dengan Parlimen lah. 2023. 2023. Ada dengar nak sambung 31 Disember, ada dengar nak sambung sampai Februari 2022. Belum lagi dengar nak sampai 2023 ni. Kan? Yalah, nak cukup 3 tahun dapat pencen. Tak dah cukup lah. Dah boleh dapat pencen lah. Pencen dah dapat. Bukan 3 tahun. Tak. 15 bulan tu. Ni 9 bulan 5 tu. Dah dapat pencen. 3 bulan, 3 tahun. Ini ada 2020. Dia dah 3 tahun. Itu BH 22 bulan. Tak. Dia tak kira PH ke PN. Tidak. Kalau itu dah lepas lah. Dah lepas dah. Dia kira tarikh Parlimen tu. Soal Parlimen semua dapat pencen lah. Habis Menteri? Ada. Ada orang tanya dengan Tan Sri Nur Hisham, bila Tan Sri tahun bila nak habis COVID ni? Nur Hisham pula jawab, Cik Farida 2023 kot. Bagus. Sabarlah tuan-tuan, sabar. Tak lama lagi tuan-tuan, lagi 2 tahun saja. 2 tahun. So 2 tahun kita Tak ada masalah. Kalau mana yang ada kain tu, ada baju lagi, mungkin lagi 2 tahun ni tinggal spender je. Yang ada kemah tu, bisnes kemah tu. Yang ada bisnes kemah tu, kan? Buatlah. Rumah dah boleh jual, pasang kemah tu, ganti rumah. Jadi tanam ubi sekarang tu 2 tahun dah boleh cabut. Oi, dah boleh cabut. Sekarang tanam boleh cabut. Tanam sekarang. Siapa nak tanam ubi, tanam sekarang. Lagi 2 tahun boleh cabut. Okey, ada soalan lain? Okey. Okey, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.